A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada hari ini dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kita kembali dalam program Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Mudah-mudahan semuanya dalam payungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita dikhabarkan berita pada semalam berkaitan dengan perkembangan COVID-19, iaitu kes baharu 865 kes dan sekarang ni kes positif COVID-19 adalah sebanyak 21,363 dan kematian seramai 3 orang dan alhamdulillah yang sembuh adalah 455 orang dan sama-sama kita doakan mudah-mudahan agar lebih ramai yang sembuh selepas ini. Mudah-mudahan Allah mengangkat bala ini daripada negara kita, negara Malaysia. Dan jangan lupa kita amalkan zikir Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'un 'alim. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hari ini kita nak meneruskan pengajian kita dalam pengajian hadis, topik yang cukup menarik yang kita nak bawakan kepada anda. Jangan kita berputus asa. Sebab apa kadang-kadang setengah orang itu bila mana diuji dengan kematian, diuji dengan harta, diuji dengan kesakitan, pada mereka tiada dah jalan keluar. Mereka berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagi merungkai persoalan kita pada hari ini, kita bawakan kepada anda seorang tokoh agamawan, tidak lain tidak bukan Al-Fadil Ustaz Rozi Rejab. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, khabar baik. Dan baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Syukur, alhamdulillah. Para penonton yang dirahmati Allah SWT sekalian, bila kita tengok Ustaz Rozi Rejab, kita tak sabar nak mendengar alunan ayat suci Al-Fadil, ayat suci Al-Quran daripada Al-Fadil Ustaz, dan juga mungkin alunan nasyid daripada Al-Fadil Ustaz. Itu dia para penonton sekalian. Tajuk kita pada hari ini pengajian hadis tentang jangan berputus asa. Dan para penonton, jangan berputus asa untuk terus call kita di talian 1-800-88-1677 ataupun WhatsApp kita di talian 0111-236480 atau boleh ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa tekan butang like dan share agar lebih ramai yang mendapat manfaat dalam pertemuan kita pada pagi ini. Yalah Ustaz, kadang-kadang bukan senang nak menembusi talian kita. Benar. Jadi kita sebut awal-awal lah, jangan putus asa. Betul, benar. Baik Ustaz, mungkin sebagai pembuka bicara, pembuka gelanggang kita pada hari ini, ada sesuatu yang mungkin Ustaz nak hidangkan kepada para penonton sekalian sebagai pembuka bicara pada hari ini. Dipersilakan Al-Fadhil Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Dai Aiman pun nampak ceria sungguh pagi ini. Alhamdulillah. A'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Sidang penonton Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru yang dikasihi sekalian. Penerbit dan semua kru yang daripada awal pagi tadi diiringi dengan gerimis ya dari langit. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah rahmati kita dengan turunnya hujan tersebut. Amin. Pagi ini kita seperti yang telah diwar-warkan tadi, tajuk kita berkaitan dengan pengajian hadis. Maka kita bawakan pagi ini hadis
daripada Sahih Imam Bukhari, juga ada dalam Kutubus Sittah, juga kitab hadis yang lain, kitab hadis 9 dan sebagainya. Kalau dalam kitab hadis Imam Bukhari bernombor 5704. Okey. Kita mula insya-Allah. Baik, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ibrahim bin Al-Munzir. قال حدثني محمد بن فليح قال حدثني أبي عن هلال بن علي من بني عامر بن لؤي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع من حيث أتتها الريح كفأتها فإذا اعتدلت تكفأ بالبلاء والفاجر كالأرزة صماء معتدلة حتى يقصمها الله إذا شاء أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Jadi hadis ini kita baca tadi daripada talian perawi dia bagi banyak sikit. Nama pun pengajar hadis tapi bukanlah mendalam sangat kan. Dia yang paling penting biar tahu, jangan keliru. Nak bagi panjang-panjang, jangan tinggalkan majlis ilmu, berkitab ya, dan bertalaqi, musyafahah, talqin dengan guru. Ini selalu dipesan oleh guru-guru kami. Seingat saya ketika temu duga baru ni tambah bidang. Jadi ahli panel pesan. Dia kata, Ustaz, pesan selalu kepada masyarakat. Maka saya panjangkan amanah daripada guru-guru kami ini. Apa pesanan mereka? Orang suka dengar ceramah, orang suka tengok tanyalah Ustaz. Bagus, Alhamdulillah. Tetapi jangan berhenti di situ saja. Sebab proses mendalami ilmu itu sangat panjang dan jauh. Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu sebut apa dah ya Iman? Tulul zaman. Ya, panjang masa nak menuntut ilmu ni kan. Jadi kita jangan berhenti daripada dalam buayan hingga liang lahat. Jadi daripada rantaian yang panjang tadi itu, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dibawakan periwayatannya oleh seorang sahabat nama masyhur kita mengenai Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Saya sebut tadi radhiyallahu taala anhum sebab semua rantaian rawi itu Allah redha kepada mereka, amin ya rabbal alamin. Ya, dia kata permisalan mathalul mu'mini kamathalil khamati minaz zar'i. Kata Nabi, permisalan orang mukmin itu ya adalah seperti tanaman, yang mana tanaman itu dia lembut dan segar. Dia lembut dan segar. Kat situ tu khamah tu cantik ya. Kat situ ada puan yang besar. Jadi permisalan orang mukmin, iaitu semua yang menonton ini orang mukmin. Ya, kita yakin ya. Permisalan dia seperti pohon yang lembut dan segar. Ini kita nak share semua. Dari mana pun angin datang. Sebab tu Nabi kata min haitsu atatha ar-rih. Daripada arah mana pun angin datang ya, dia akan membengkokkannya. Dia ikut. Tapi yang ni kena faham dia bukan macam lalang. Lain ya. Kita kena disclaimer dengan izin. Siap-siap. Bukan. Setengah orang kata air macam lalang je pun, kemana angin pergi tiup. Tak. Kena faham. Sebab belum habis lagi hadis ni. Tetapi ketika angin tu jadi tenang elok kan, jadi tenang elok, dia jadi tegak kembali. Ada jadi tegak elok kembali. Begitu juga ya, seorang mukmin yang ditimpa bencana. Yang ni yang kita kata jangan putus asa ya. Tetapi dia tetap sabar hingga Allah menghilangkan kesulitannya. Itu ya. Dan orang yang jahat dan tidak beriman, wal fajiru kal arzati samma. Ya. Kata Nabi SAW, dan orang jahat yang tak beriman itu seperti mana pohon pine. Kita panggil apa pohon pine bahasa Melayu? Pine lah. Oh, ya, kan tanya penonton kita. Tolong jawabkan. Tolong jawabkan. Sebab itu kena tolong ramai-ramai semua. Like, komen dan share banyak-banyak. Ya. Niat untuk kita bagi sedekah subuh pagi ni. Sedekah subuh ya. Jadi seperti pohon pine yang mana pohon tersebut ya, dia tetap keras dan lurus. Cuba tengok pokok pine keras dan lurus. Tiup macam mana benda keras. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memotongnya ataupun mematahnya. Allahu Akbar ya. Bila mana Allah Taala
idza syaa. Bila Allah Taala telah nak, maka jadilah dia. Jadi daripada hadis ini, kalau kita pagi ni sekadar santai-santai, tak dapat mendalam. Sebab itu kita perlu kepada mujahadah tuntut ilmu. Cuma pagi ni satu kita sebut sebagai seperti api yang digunakan untuk mula nyalakan lampu, lilin dan sebagainya sebelum dia jadi satu cahaya yang memberikan kepada kita panduan, terutama dalam kehidupan. Jadi hidup ni siapa yang tak ada ujian? Betul. Kan datang tadi ada ujian. Ya, ada. Macam-macam ujian ya. Tadi Roblox. Roblox, masya-Allah ujian sebelum tu kita kena datang awal. Ya, betul. Selalu kalau orang bangun qiyam waktu-waktu biasa kan, orang tu bangun mungkin dalam pukul 5 bangun sempat qiyam kan. Tapi sekarang kita tak, pukul 4 dah kena bangun dan sebagainya. Dan ujian yang paling besar sekarang ini semua tahu ya, COVID-19. Semua tahu. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah. Dan jangan lupa doa yang selalu dibacakan oleh Dai Aiman tadi ya. Dan saya sambung sikit tambahan lagi yang selalu dibaca oleh panel-panel. Tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru apa doa dia. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan putus asa. Jangan putus asa ya. Apa usaha yang kita buat sekarang teruskan, iaitu SOP yang telah ditetapkan. Kita patuhi, walau pelbagai komentar nama netizen ni takkan berhenti komen ya. Kalau tidak orang rasa nak kiamat pula kan. Senyap aja, FB senyap aja kan. Oi, selalu orang sekali sebut apa, malaikat lalu dia. Mana dia tahu malaikat lalu mesti dia ada hujah dia. Baik, jadi Dai Aiman itulah mukaddimahnya ya. Dan saya bawa satu potongan ayat Quran je. Sikit je. Sikit je. Ya. La tayasu min rauhillah. Janganlah kamu putus asa dengan rahmat Allah. Ini pesan sebenarnya potongan ayat daripada surah Yusuf, pesan Nabi Allah Yaqub kepada anak-anak dia ya, yang mereka telah hampir putus asa untuk nak mencari Nabi Allah Yusuf alaihissalam yang telah lama hilang, dan juga adik mereka yang baru ditahan di Mesir, Bunyamin ya. Nanti ayat penuh kita bacalah sewaktu sesi jawab soalan sekejap lagi. Wallahu alam. Silakan. Ni dia bila mana kita sebutkan tentang ujian Ustaz. Tak ada siapa yang terlepas. Tak ada. Siapa pun tak ada. Siapa pun tak ada. Pagi-pagi tadi hujan sakit perut pun ada Ustaz. Ya. Hujan batuk tu suara. Hujan batuk suara. Lepas ni kita buat training sikit. Kita buat training sikit. Baik Ustaz, tak apa. Kita ada air ni kita boleh minum. Ya, alhamdulillah, syukur. Para penonton dan rahmati Allah SWT sekalian, kita pun dah bersedia dengan soalan daripada sahabat kita di Facebook Ustaz bersama dengan Ana Karnina. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Semoga sentiasa di bawah naungannya. Amin ya rabbal alamin. Soalan saya Ustaz, mengapakah di dalam Islam melarang dari sifat putus asa? Yang kedua, bagaimanakah untuk mengatasi rasa putus asa supaya meningkatkan kepercayaan diri dan meningkatkan kualiti diri? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Dai. Baik Ustaz, yang pertama, mengapakah dalam Islam melarang daripada sifat putus asa ni Ustaz? Baik, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ana Karnina dan semua yang menonton. Sebelum tu saya nak sambung lagi. Tadi alu-aluan kita tu simple sangat. Khususnya sekarang ini kepada ayah-ayah, ibu-ibu, dan khususnya satu penghormatan kepada ayah dan ibu saya, dan juga ayah dan mertua mungkin menonton. Ibunda mertua saya telah kembali ke rahmatullah. Mudahan Allah rahmati dirinya dan pindahkan dari kesempitan liang lahat ke dalam syurga. Amin. Yang luasnya tidak terperi dengan nikmat yang kekal dan abadi. Baik, alhamdulillah. Berkenaan dengan kenapa Islam larang daripada sifat putus asa ini. Sifat putus asa dilarang di dalam Islam kerana orang yang berputus asa dengan apa saja perkara yang berlaku, artinya dia telah putus asa dengan rahmat Allah. Itu ya. Pesan Nabi Allah Yaqub tadi dalam potongan tersebut ya, kamu jangan putus asa dengan rahmat Allah. Artinya apa? Pertolongan Allah sentiasa ada, yang disebut nasrullah. Sebab itu Nabi SAW
bila sahabat-sahabat tanya Nabi, ya, mata nasrullah, bila pertolongan Allah? Apa Nabi jawab? Qarib, dekat sangat. Qarib, dekat sangat. Qarib, dekat sangat. Ya. Dan disebut di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah ayat 186. Kalau saya salah betulkan, 186. Dia satu muka surat dengan ayat yang berkaitan dengan puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi naik reverb sikit. Okey. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Apabila hamba aku bertanya kepada kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Penonton jangan lupa bila dengar siapa pun sebut nama Nabi, dak yang Aiman ke, saya ke, siapa saja, cepat salawat. Ya. Bila mereka tanya kamu bagi tahu, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini dekat. Ya. Dekat. Ya, dekat. Dekat itu bukan cerita dekat tempat, no. Allah Taala maujudun bila makan, tu kita kena ingat, ya. Allah Taala wujud tiada tempat. Dan juga tidak di mana-mana. Di mana-mana tak juga. Ini kena mengaji pula bab tauhid. Okey. Baik. Jadi bila dah dekat tu, apa yang berlaku ni? Sebab apa Islam larang putus asa? Orang yang putus asa, dia rasa Allah Taala jauh dengan dia. Ya, dia rasa Allah Taala tak jawab permintaan dia. Ya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Dijawab segala permintaan kamu kepada aku, kata Allah. Tapi satulah syarat dia, idza da'an, bila kamu minta. Jadi anak Kardina, orang yang putus asa dengan rahmat Allah ni, orang yang tak nak doa. Jadi Allah larang. Allah Ta'ala ni pelik dengan segala makhluknya. Memang peliklah. Memang mukhalafatuhu lil hawadith. Ya, sebab apa? Makhluk kalau asyik minta dah Aiman tolong tu, dah Aiman tolong ni 3 kali boleh tahan lagi. Masuk kali keempat, ustaz ni jap lagi kan. Tapi Allah Ta'ala tak begitu. Allah Ta'ala marah siapa yang tak minta tolong dengan Allah. Lagi minta lagi suka. Ya, lagi minta lagi suka. Sebab apa? Itu sifat Allah Ta'ala yang maha memberi. Allahu Akbar. Sebab itu nama Allah As-Samadu, menjadi tempat pergantungan segala makhluk. Ya. Al-Wahhab, yang maha mengurniakan. Jadi ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka falyastajibu li, hendaklah minta segala perkenan, pengistijabahan, segala pemakbulan doa, permintaan hajat, segalanya, harapan. Jangan putus asa. Minta dengan Allah, kata. Dengan aku, kata Allah. Wal yu'minu bi, dan sungguh-sungguh mereka mesti beriman dengan aku. Jadi orang yang putus harap ni takut esok dia ganggu iman dia. Kita taklah kata jahanam iman dia, tak, terganggu, terguris-guris iman dia. Allah Ta'ala ni dia mula bersangka tak baik dengan Allah Ta'ala, sedangkan Allah Ta'ala kata aku dengan sangkaan hamba aku. Okey, la'allahum yarshudun, mudah-mudahan kamu semua diberi petunjuk. Dan soalan yang kedua, macam mana nak atasi rasa putus asa ni? Kena perkukuhkan iman qada dan qadar dengan Allah Ta'ala. Jadi hak ni kena mengaji bab rukun iman dah. Ya, qada dan qadar dengan Allah Ta'ala ini rukun iman yang keberapa, kita bilang lah kat mana pun daripada 6 tu, dia duduk nombor berapa pun, ya. Kita mesti tak boleh tidak kata Allah Ta'ala ni tinggalkan aku dah. Hidup ni dalam dunia Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan jadi golongan Jabariyah. Allah Ta'ala tentu semua. Jadi kalau ada terbakar pagi ni, na'udzubillah, la samah Allah, janganlah berlaku. Contoh kan, kita pun telefon balai bomba. Kalau lah balai bomba tu jawab, apa boleh buat cik, sabar je lah, memang takdir Allah dah tulis daripada azali terbakar. Agak-agak balai bomba tu yang kita pergi bakar, sebab terbakar kat dalam. Jadi kena ada ikhtiar, ya. Jadi qada qadar Allah Ta'ala itu kita juga kena ada ikhtiar. Jadi kena perdalami yang tu, wallahu a'lam. Ini dia satu kata kunci, ya. Janganlah dibakar apa tu balai bomba tu saya. Nak cerita di sini apa saja kita lakukan perlu dimulakan dengan usaha. Selebihnya tu yang menentukan Allah Subhanahu Wa Taala. Besok banyak lagi kita akan bincangkan selepas ini. Baik. Dan mungkin ada lagi ayat Quran lepas ni saya. InsyaAllah. Para penonton kita ternanti-nanti kan ni. Tapi kita berehat seketika, Ustaz. Kita kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayil asqam
Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari penyakit sopak, gila, kusta, dan penyakit-penyakit yang buruk. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada para penonton yang terus setia bersama dengan kita. Hari ini pengajian hadis, jangan berputus asa. Kalau kita tengok saja, para penonton kita ni tak putus asa. Hari-hari setia bersama dengan kita. Betul, Pagi-pagi betul. dah tunggu Betul. depan TV saya. Betul, benar. Pagi-pagi dah setia dah menghadap untuk menuntut ilmu. Allahu Akbar. Allahu Seronok Akbar. kita. Sampaikan Barakallahu kalau fihi. kalau kita sebut buku nota itu, agaknya dah 2-3 Ya. buku nota Ya, dah ya. disimpan untuk Tanyalah Ustaz ini. Betul Dr. Aiman. Betul, Allahu benar. Akbar. Saya suka ramai penonton kita ya. Masya Allah, tabarakallah. Allah lah berkati kalian semua. Mereka taib semula. Oh, taib semula. Taib. Jadi tahniah kepada penerbit dan juga semua yang terlibat, kru semua ni. Semua dapat kebajikan. Tak ada satu pun yang tertinggal daripada rahmat Allah walau seberat timbangan zarah. Termasuklah abang jaga lampu ni ya. Semestinya. Termasuk yang tolong lap, tolong susun, tarik wire dan sebagainya. Masya Allahu Allah. Akbar. Kita ni tinggal sharekan je ilmu yang dikongsikan sebetulnya. Termasuk Ya. kat depan ada polis bantuan tadi yang jaga kita. Apa polis betul masuk juga? Allahu Akbar. Sebab menjaga keamanan Ustaz ya. Masya Allah, Allahu Akbar. Walaupun tadi Ustaz sebutkan ada gerimis-gerimis dan sebagainya. Ya. Allahu Seronok Akbar. kita. Seronok. Bukan setakat kita berdua ni Ustaz ya. Ya. Baik. Penonton kita ni pun sama juga dapat rahmat Allah Subhanahu Betul, Wa Taala. semestinya. Allah Masya Allah. Akbar. Sebab tu dia tak sabar-sabar nak bertanyakan soalan kepada Ustaz ni. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz, Dai dan semua kru Tanyalah Ustaz. Adakah sikap mudah putus asa ini dikaitkan dengan lemahnya iman akibat kurang ilmu sehingga mudah tewas dengan bisikan syaitan dalam diri yang hilang motivasi dalam kehidupan? Mohon pencerahan. Syukran jazilan, KK Sabah. Terima kasih penonton kita yang memberikan soalan yang cukup menarik Ustaz. Ada kaitan ke Ustaz putus asa ni dengan lemah iman ni? Persilakan Ustaz. Baik, bagus. Soalan yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak jawab soalan ini dengan ayat Al-Quranul Karim. Cantik Ustaz, cantik. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum Allah. وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Mudah-mudahan dengan ayat Quran yang dibacakan tadi itu menambah iman. Amin ya rabbal Amin, alamin. amin ya rabbal alamin. Soalan tadi memang disebut dengan izin valid. Memang brilliant question. Ya. Sebab dia tanya sifat perangai akhlak, ya. Walau ini pengajian hadis, tapi dia ada kaitan dengan sifat perangai karakter manusia. Bulah perkataan apapun yang sewaktu dengannya. Jadi ini yang membedakan antara moral dengan akhlak. Kalau orang sebut moral sama dengan akhlak, tak betul. Beza, sangat beza. Sebab akhlak ini dia Islamic moral atau Islamic values.
dalam akhlak ada benda yang boleh bawa kepada lemahnya iman. Ini jawapannya. Soalan tadi ada jawapan dalam tu. Jawapannya ialah kembali kepada jika orang itu putus asa dengan rahmat Allah, putus asa dengan segala-galanya, imannya semakin menurun. Kita tak kata tak ada iman. Ya. Kita tak kata tak ada iman, tapi dia lemah iman. Ya. Kerana itu ayat tadi kata hanya saja tak lain tak bukan orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman ya. Ialah mereka yang idza dzukirallah, apabila disebut bila disebut kepada dia Allah, ingatlah Allah. Contohnya dia datang kan, ingatlah Allah, orang bagi tahu kita. Dia putus asa. Satu datang, ingatlah Allah. Ingat tak satu cerita dak ya Aiman dan semua. Satu orang perempuan satu ketika dia sedih sangat dengan satu musibah. Jadi Nabi datang, Nabi kata sabarlah. Nabi kata sabarlah kan. Sabarlah, Nabi kata bertakwa pada Allah dan banyakkan bersabar. Jadi dia jawab kat Nabi, kau apa tahu musibah ni berlaku atas diri aku apa semua. Selalu kalau orang putus asa kita nasihat dia, dia kata sabar. Kau pandai kau, sabar. Cakap boleh lah. Sabar dia, Sabaruddin boleh lah. Pula dia cakap macam tu kan. jadi kes yang tadi pun sama. Jadi orang bagi tahu, orang perempuan itu, orang kata, ya ukhti, wahai saudara perempuanku, yang tadi tu Rasulullah. Dia tak tahu. Dia orang tengah disebut stres, tekanan, depression, bukan perkataan apa pun dia kadang tak kawal diri. Kita yang dalam konti ni sedaplah di meja ni berteori mau jadi kat kita. Betul lah. Sebab tu kena ingat Allah. Idza dzukirallah tadi ya. Habiskan cerita ni dulu. Okey. Jadi bila dia orang peringat dia, tadi tu Rasulullah, dia ya Allah, aku cakap apa dengan Rasulullah? Dia tak perasan tadi saya. Sedangkan tinggi suara dengan Rasulullah pun Allah Ta'ala kata apa dalam Quran? Surah Al-Hujurat Allah Ta'ala kata apa? Batal amalan mereka. Allah. Mereka tak sedar pun. Dengan mereka tinggikan suara astaghfirullah. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Ni perempuan ni dah naikkan suara. Allah dia pun menyesal. Dia lari pergi Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, aku sabar. Ya Rasulullah, aku sabar. Aku minta maaf tadi. Dia sebut salah saya. Salah. Nabi kata, tidak. Yang pertama tadi. Yang pertama tadi. Apa maksud dia? Waktu orang peringat kali pertama tu, waktu tu terima ingatan. First tu. Ya. Sebab itu orang kita pandai, budiman, pintar orang kita. Ya, siapa yang kata orang Melayu ni begitu begini dia tak kenal asal usul Melayu. Masya-Allah. Apa orang Melayu kita kata? Orang Melayu kita kata terlajak perahu boleh diundur. Terlajak kata buruk padanya. Perahu tak ada reverse ya, perahu yang tak ada reverse main keluar aja. Sebab tu Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu kata apa? Orang mukmin itu ya, orang mukmin yang pintar itu ialah dia letakkan akal dia ya di belakang lidah dia. Akal di belakang lidah. Belakang lidah. Kenapa belakang lidah? Dia nak cakap dia fikir dulu. Fikir dulu baru dia keluar. Tapi orang yang tidak beriman dengan Allah Ta'ala ini, ya, orang yang tidak berakal ini, orang yang tak ambil tahu tentang adab, ya, dia letakkan akal di depan lidah dia. Cokop dulu, baru fikir, silap lah. Nisat. Jadi bila kita kata putus asa ada kaitan dengan iman tadi, dia tak fikir. Allah. Kalau dia fikir, dia akan jadi macam ni. Idza dzukirallah, bila diberi peringatan, ingatlah Allah, musibah ni Allah Ta'ala nak uji kita. Dan sebenarnya musibah ni datang siapa cari? Jawab je, siapa cari musibah? Musibah kita... Siapa tak jaga SOP? Kita sendiri. Kita je tak pakai ni saya. Ya. Bawa ni. Ni ada kat dalam. Bawa. Cukup jaga. Lebih pada tu bukan kawalan kita. Kita jaga kita. Kita semita. Ya, semita. Okey. Kemudian Allah Taala sebut lagi wa idza tuliyat alaihim wajilat qulubuhum. Dia rasa apa? Dia rasa ya Allah, hati dia tu jadi bergementar, ya Allah kan. Dia kata ya Allah, iman dia datang. Yazid. Tambah iman. Ya Allah, engkau uji aku ni sebab kau nak hadirkan kebergantungan aku pada engkau. Hatta guru kami kata kalau kita berjalan kan tersepak batu. Adui. Guru saya kata apa? Adui itu sebenarnya kalau dikaji dalam ya, tapi janganlah timbulkan polemik pula. Kalau dikaji dalam tu sebenarnya ya Allah, aku dah lama lupakan engkau. Allah. Sebab tu dia mula ya Allah, adui. Adui ya Allah sakit.
Ya Allah Akbar. Jadi wa idza tuliyat alaihim ayatuh, dan bila dibaca tadi diperingatkan, ingatlah Allah kan. Kemudian dibaca ayat Allah, macam kita baca ayat tadi kan, zadatuhum imana. Iman mereka bertambah. Yang belakang ni best. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan ke atas Tuhan mereka daripada segala urusan mereka serahkan. Mereka bertawakal. Ya Allah, aku akan teruskan hidup aku. Sebab apa? Engkau nak lihat aku bergantung atau tidak dengan engkau. Aku bergantung penuh dengan engkau. Saya ni kalau nak cerita ujian, jenuh buka dalam dada ni. Daya iman pun sama. Dan semua penonton ni, penerbit, kita punya kru yang jaga kamera apa semua yang datang ni. Kalau seorang-seorang cerita masalah dia. Seorang-seorang abang kat saya, dia kata kalau kita buat nama, saya sebutlah nama dia, mesti dia tengok pagi ni, Abang Juan. Dia ni cukup best dia ni. Dia kata, Ustaz ni abang nak bagi pandangan Ustaz. Saya silakan abang. Kalau dia kata dekat R&R tu kita buat satu stage, setiap orang mai cerita masalah dia. Ustaz, 10 tahun tak beri dia kata. Ya betul. Jadi ingatlah, tingkatkan iman dengan jangan putus asa. Putus asa tanda lemah iman. Maknanya ada kawan kita nak cerita masalah ni Ustaz. Boleh ke? Silakan. Assalamualaikum. Siapa di talian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Aiman dan Ustaz Muhammad Rozi Rejab. Saya Omar Abdul Majid. Ya, Cik Omar. Ini Timur 3. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Cik Omar sihat ya? Alhamdulillah saya sihat. Alhamdulillah juga ya Ustaz dan Dai sihat ya. Apa masalahnya Cik Omar? Silakan. Masalah ni memang ada, buat kata Ustaz, jadi semua orang ada masalah, dan termasuk saya jugalah. Jadi soalan saya begini Ustaz, kadang-kadang kita ni kalau diuji dengan kesakitan ataupun kehilangan orang yang tersayang, ini yang jadi masalah besar Ustaz. Betul. Kecuali kalau diuji dengan kekayaan, kesenangan, kemewahan, itu lain dah. Dia seronok Ustaz kalau macam itu. Jadi termasuklah saya sendiri, apabila kehilangan anak saya yang tersayang, masa itu ada satu je anak. Itulah satu-satunya anak yang ada, dan itulah juga yang diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan saya begini Ustaz, kadang-kadang bila kita berdepan dengan masalah yang begini, kita akan hilang punca ataupun dikatakan mudah sangat berputus asa, dan selalu sangat cakap, kenapalah aku yang kena, kenapa tak kena ke orang lain. Jadi masalahnya begitu dikeluar daripada mulut dia Ustaz. Jadi soalan saya Ustaz, apabila dah berdepan dengan masalah yang macam ni, ujian yang begini rupa, emosi itu amat-amat memenangi. Kalau kita tengok perang antara emosi dengan intelektual, pemikiran yang waras ini Ustaz, emosi ini yang menang Ustaz. Itu yang jadi kadang-kadang hilang ingatan, kemurungan dan sebagainya ni Ustaz. Soalan saya, bagaimana cara lah Ustaz kalau boleh nak mengatasinya? Orang senang cakap sabar Ustaz. Kalau kata Ustaz tadi tak kena pada dia. Kalau kena pada dia tahulah langit itu tinggi ke rendah Ustaz ya. Jadi langit tinggi ke rendah. Terbaiklah kalau ada cara kaedah terbaiklah supaya kita tidak yang dikatakan sebagai mudah sangat berputus asa. Dan setahu saya berputus asa ini adalah syaitan cukup suka dengan orang yang suka berputus asa ni Ustaz. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkedu saya. Ya. Cik Omar, kita ucapkan takziah di atas pemergian anaknya. Dahlah seorang tu je Ustaz. Lepas tu nak dapat tu pun susah. Teringat kisah Nabi Ibrahim saya. Dahlah susah nak dapat anak, terpaksa ditinggalkan di tengah padang pasir. Kita tak alami Ustaz. Jadi susah juga kita nak faham apa keadaan sebenarnya. Mungkin ada sedikit nasihat pada Al-Fatih Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, soalan tadi itu masya-Allah menyentuh sungguh. Saya bukan sekadar simpati ya. Saya memang empati sungguh dengan Cik Omar. Sabarlah Cik Omar dan takwalah pada Allah. Saya pernah alami apa yang Cik Omar hadapi. Subhanallah. Ya, saya kehilangan anak yang kelima. Allah. Ya, ketika dalam kandungan isteri saya 5 bulan. Alangkah seronoknya sebelum saya ke Mesir pada waktu itu, saya lihat dia bergerak dengan aktif sungguh. Seronok. Balik pada Mesir, kebetulan check up yang wajib. Memang kita tetap dah pun nak berbetul-betul apa lagi tak. Bila pergi tu Dr. Khamsiah binti Muda, mudahan dia menonton pagi ni ya. Dia dekat Andorra Women and Health Hospital, Women and Children Hospital. Baik sungguh doktor ni. Dia sembang-sembang dengan saya biasa dia terdiam. Dia tengok skrin tu dia terdiam. Saya bila dia terdiam tu saya pun tengok skrin. Ustaz, kata dia, ni ayat-ayat paling best. Ustaz, hidup kita ni hanya pinjaman. Dan meminjam daripada Allah. Allah pinjam dia sekejap saja dalam rahim isteri Ustaz. Dan pinjamkan rasa seronok sekejap saja untuk Ustaz. Dan pinjamkan rasa ceria untuk saya periksa kandungan.
Ustaz sabar ya, dia kata. Allah dah ambil dia balik. Jadi Cik Omar, bila Cik Omar tanya macam mana nak mengatasi, saya nak jump into the answer. Ingat satu benda aja. Kita ni pinjam semua daripada Allah. Tidak ada kita yang punya. Keseronokan tadi pun pinjam. Mata'ul ghurur. Seronok yang menipu je. Sebab apa? Bukan hak kita. Jadi benda di dunia ni benda pinjam ke semua. Saya ingat lagi almarhum Ustaz Asri Ibrahim. Adik beliau iaitu Ustaz Ghazali Ibrahim selalu jadi panel juga kan. Ya. Ustaz Asri ni kenangan yang cukup banyak dengan saya. Ada benda juga yang saya menyesal dengan dia bila dia ajak saya berduet. Saya segan lah, saya ni siapa kan? Ustaz-ustaz biasa-biasa je kan. Dia ustaz selebriti. Tapi di hujung-hujung Allah Ta'ala nak jemput dia balik tu, dia suka nyanyi lagu ni. Ya. Mana milik kita, tidak ada milik kita. Semua yang ada Allah yang punya. Mana ada milik apa pun. Anak tu Allah Ta'ala punya. Allah Ta'ala yang Al-Wahhab. Kan kita doakan, Rabbana hab lana min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, hab lana, kurniakanlah kepada kami. Maksudnya engkau tak ada apa pun. Ha. Engkau tu sajalah. Kan? Kau tak ada apa pun. Jadi kau minta dengan aku anak. Bukan anak aku, anak engkau. Aku mana ada anak, kata Allah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak pernah beranak dan tidak pernah diperanakkan dan tidak pernah akan sampai bila-bila pun sama tara dengan sesuatu. Betul tak? Tapi bila kita dah minta, dia bagi. Benda adat pinjam, kena pulangkan tak? Pulangkan. Ni TV3 pinjamkan sekejap, TV9 Media Prima pinjam mikrofon ni. Habis program dia ambil balik. Ni baju tu pinjam ke baju betul? Pinjam. Habis tanggalkan, tinggal. Jangan bawa balik. Betul tak? Jangan buat kereta. Orang selalu bos kita pesan apa? Bandar pejabat jangan buat kereta. Kan? Ni pen pejabat, kertas hari pejabat tinggal. Jadi begitu juga Cik Omar. Kita ni semua pinjam. Bila pinjam, tuan dia minta balik. Bagi balik. Ayah saya above knee amputation dengan izin, potong kaki atas paras paha. Bukan kerja manis tau. Sihat afiat ya saya, alhamdulillah. Aksiden dengan trailer 18 saya. Muatan penuh, digilis, diseret 150 meter. Allahu akbar. Waktu telah dipotong kakinya, saya ringkaskan cerita, ya. Dia jaga dalam jam 4.30 pagi di pusat perubatan UKM. Dia pegang kaki dia sebelah kiri, dia pegang jadi macam itulah, dia potong kan. Tinggal lebih kurang 9 inci daripada pinggang. Dia pegang tu, kami semua tengok tu tergamam tu. Dia sebut perkataan apa? Alhamdulillah, kata dia. Allah ambil balik yang dia telah pinjam kepada ayah 58 tahun untuk besarkan korang semua. Allah. Kami meraung dalam waktu. Dia kata apa waktu tu dalam mamai ubat tu kan? Jangan bising, orang lain nak tidur, dia kata. Saya tutup jawapan ini dengan bawa satu ayat. Terjemahannya saya bagi tinggal homework sikit, boleh? Ya, buatlah homework saya, spoon feeding panjang. Suratul Baqarah ayat 155. Catat Al-Baqarah 155. Saya bacakan ayat, cari makna sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sadaqallahul azim. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, kita simpan maksud dia selepas ini. Kita berehat seketika. Kembali selepas ini para penonton, teruskan kesetiaan bersama kita dan Tanyalah Ustaz. Kita jumpa selepas ini.
Alhamdulillah kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton sekalian, kita nak tahu apakah itu terjemahan ayat suci Quran yang telah dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz. Nak pergi kerja rumah ke macam mana Ustaz? Bolehlah, kesian. Bolehlah kesian. Kesian. Tapi sebelum tu ada sahabat kita nak bersama dengan Ustaz, boleh ke? Boleh. Assalamualaikum. Safri talian. Assalamualaikum. Dia malu pula, dia malu. Ya, ada dah. Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam. Silakan. Silas daripada Aitam Pulau Pinang. Silakan tuan. Assalamualaikum ni Dai Aiman dan juga Ustaz Rozi Rozi Rojab. Saya. Soalan saya begini. Silakan. Tidak lepas kita tidak lepas dengan ujian. Macam kematian lah, ujian, musibah lah. Tapi di kalangan kita ni cepat berputus asa. Ya. Sehingga kan ada yang murung, ada yang menyendiri, berkurung, tak mau campur dengan orang. Dan sehingga kan membawa membunuh diri. Ada baru-baru ni kan sahabat kita yang di Singapura bunuh diri. Sebabkan oleh tekanan pekerjaan, bebanan pekerjaan, dia tidak dapat berjumpa dengan keluarga disebabkan oleh COVID dan juga PKP lah. Ya. Jadi Allah juga mengatakan kalau tak diuji, mana nak tahu kita beriman? Kan? Jadi bagi-bagi orang macam kita ni, macam mana nak teruskan? Nak kuatkan lagi kekuatan kita ni. Kita senang cakap sabar. Itu saya nak minta pencerahan lebih lanjut daripada Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Sehingga kan setengah orang itu memikirkan bahawa bunuh diri itulah jalan keluar, Ustaz. Daripada satu keadaan yang murung kepada mudarat. Mungkin ayat Quran tadi memberi satu ubat yang manis kepada kita semua, Ustaz. Ya. Allah, tergamam sekejap sebab bila dia cerita sampai murung, bunuh diri semua, ya. Jawapan telah ada dalam soalan. Apa nama abang kita tadi daripada ayat hitam tadi? Saya abang bukan apa lama tak dengar orang Penang. Abang Ilyas. Abang Ilyas. Saya tak pasti Abang Ilyas anak mami ke tak kan. Saya nak tahu anak mami dia beza pada huruf R. Anak mami dia bila mari tak mari ke. Dia, orang Kedah kata bila mai. Baik, itu saja. Nak bagi ceria sikit je pagi ni kan. Jangan sedih-sedih. Abang Ilyas bagi jawapan dah tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Ankabut. Nanti kita jawab ayat 155 tadi. Saya seronok abang kameraman kita tadi dia ambil nota tadi. Dia ambil nota dalam bertugas tu, dia nota disimpan kat sini. Tanya tadi ayat berapa Ustaz? Masya-Allah, tabarakallah, barakallahu fik. Kata Allah dalam suratul Ankabut. Hadis tadi ya, kita kena pegu dengan Quran. Pegu ni padankan dengan Quran. Jadi barulah kita faham agama itu Al-Quran dan As-Sunnah, baru datang ijma', qiyas dan sebagainya. Okey. Jadi Quran kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Suratul Ankabut, jangan lupa catatnya, Suratul Ankabut ayat yang kedua. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu hasibanna. Apa manusia mengira? Manusia perasan. Manusia perasan, dia kata ayatraku ayaqulu amanna. Maksudnya mereka ni orang tak tahu akan ditinggalkan begitu saja, Tuhan tak tanya. Lalu mereka sonok-sonok mengaku amanna, kami dah beriman. Wa hum la yuftanun. Sedangkan perasaan beriman, perasaan lain tau. Perasaan lain. Jadi dia kata Allah Ta'ala bagi tahu kita wahum la yuftanun, dalam keadaan mereka itu la yuftanun, maksudnya tidak diuji. Fitnah di sini fitnah ujian. Fitnah ada banyak makna. Dalam ayat ini maksudnya and they will not be tried, kata Allah. Tak diuji pun. Jadi nak yakin iman tu ada, Allah uji kita. Kita pun yakin kita diuji itu kerana Allah Ta'ala nak lihat iman kita. Siapa paling banyak ujian? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siapa cerita dia ujian banyak? Orang Kedah kata cong aja. Orang Penang kata kapal jingga hang duk sembang kata hang ujian banyak. Hang pitanya Rasulullah ujian lagi banyak cik oi. Mai habaq mai kat hang. Ni.
Abang mai abang piduk tang tu juga kan. Jadi Rasulullah ni nama dia Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Anam, Sayyidul Bashar. Penghulu segala manusia, segala ujian dia dah rasa. Penghulu segala ujian juga. Ya, penghulu segala ujian. Allahu Akbar. Jadinya Abang Ilyas ya. Jadi lepas ujian, kenapa orang tu tak boleh terima? Sebab dia lupa bahawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini lillah. Hidup mati kita ini untuk Allah. Diutuskan kita ke dunia untuk Allah. Pengutusan manusia ke dunia bukan denda tau. Kita memang bukannya diutuskan untuk syurga. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya heran kadang-kadang orang kata kita diturunkan ke dunia kerana dosa. Mengaji habis kata ni. Khalifah Allah Ta'ala cerita. Iblis yang turun ke dunia punishment. Dihina diri dia. Perasaan sangat bagus. Na'udzubillahi min dzalik. Takut. Sekali kita perasan kita lagi bagus pada iblis, kita pula ambil perangai itu. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi manusia sampai ke dunia ni Allah Ta'ala yang utuskan. Wa inna ilaihi raji'un. Semua benda yang kita ada akan balik pada dia. Daya iman dan semua. Bimbanglah sekarang. Kita duk bercakap ni, kita belum tahu di ujian kita. Sebab itu jadi apa musibah pun innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Idza asabathum musibah kata Allah. Bila mereka itu ditimpa musibah, tanda orang beriman ni siapa dia? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, jalan-jalan bang terkena satu benda. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, engkau balikkan aku. Balikkan apa? Ingat pada engkau ya Allah. Saya pernah satu pagi dalam sebelum PKP ya. Nak pergi kuliah subuh. Berjalan nak masuk. Tergesa-gesa ni. Tarik pintu, terkena jari manis kaki sebelah kiri. Allah. Saya ingat panjang luka tu ada dalam 1 inci. Berdarah. Sebelum pergi kuliah? Sebelum nak masuk dewan. Dewan solat. Bam dalam hati. Ya Allah ya Tuhanku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku datang bagi kuliah hari ni kerana nak cari redha engkau ke? Aku kalang kelibut ni kerana nak cari redha engkau ke? Atau kerana takut orang kata ustaz lewat main subuh? Allah. Mana satu? Terasa tu Ustaz. Oi, terasa sembang lah. Benda kata, guru saya kata biar terasa. Kata biar terasa. Yang nak terasa apa? Diri sendiri. Saya bukan kata kat orang. Saya kata kat diri saya sendiri. Saya pun terasa. Takut orang berkata gitu. Ustaz saya kata, guru saya kata, kalau hampa nak terasa juga, ambil pi. Dia kata. Aku kata kat aku. Dia kata lah, bahasa dia. Bila kita rapat dengan guru ni, dia bahasa dia jadi lain. Jadi lain. Jadi, saya waktu tu termenung. Ya Allah, aku ni, Allah Ta'ala peringatkan aku ni, aku datang, ya Allah, aku betulkan niat. Aku datang kerana nak cari redha engkau ya Allah. Bukan kerana kelang kelibut ni takut orang kata ustaz lagi masbuk kan. Ustaz tak murafik solat. Apa ustaz ni? Sebenarnya nak cari redha manusia atau redha Allah. Sama juga orang yang tadi yang kemurungan, depression, halusinasi, skizofrenia, apa lagi penyakit yang bawa kepada mental problem. Makan ubat sampai habis hayat. Nauzubillah min zalik. Serahlah pada Allah. Ya, saya pun macam-macam ujian. Serah pada Allah. Ya. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Terkena kita sekali Ustaz ya. Kita buat ni sebenarnya untuk siapa? Untuk siapa? Jawablah sendiri ya. Baik. Kita ada pemanggil talian Ustaz. Nama bersama dengan Al-Fadhil Ustaz. Assalamualaikum. Siapa di talian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Razi Rajab, Dai Aiman. Haji Tukinon, Haji Muhammad Saleh daripada Skudai Johor. Ya. Haji Tukinon sihat ya? Alhamdulillah. Saya doakan mudah-mudahan Aiman dan Ustaz ni semua sehat selalu dan kru-kru semua. Amin, amin. Saya nak tanya Ustaz pagi ni, cantik lah Ustaz ya. Ya. Ini peminat setia tanyalah Ustaz dan Dai. Oh, kami Dia memang tak pernah tinggal Ustaz, tapi dia kata nak cuba-cuba dial lah. Kami berdua pun minat dengan Haji Tukinon. Tapi tak berapa dapat Ustaz. Dia kata boring lah aku. Saya tak dapat. Jadi macam mana Ustaz? Dia tak nak tengok pula Ustaz. Jadi nak minta nasihat Ustaz. Orang macam ini putus asa ke macam mana Ustaz? Patutnya janganlah putus asa. Kita cuba Ustaz ya. Ya. Itu saja soalannya pagi ini. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang Ustaz ya, kita pergi ceramah ni, dia orang tanya juga kat kita saya. Kenapalah hari-hari Haji Tukinon je yang masuk? Ya? Kita bagi tahulah kata Haji Tukinon tu tak putus asa, call tak henti-henti sampai dapat. Cuba Haji call tengok. Betul. Ada nasihat Ustaz? Silakan. Baik.
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rindu sebenarnya Tuhan Cito Kinon ni, ya. Saya gini, saya tengok, saya sambil-sambil ni saya jeling juga handphone. Jumlah yang sedang menonton di FB, tak campur yang TV, ya, 3K. Alhamdulillah. Hari ni hari kerja, kecuali tempat-tempat yang kena kerja dalam keadaan PKPB, sabar. Saya pun sabar. Kita pun semua sabar, ya. Sabar. Jadi perbanyakkan. Saya nak minta satu benda untuk kita buat. Dalam kita pesan selalu jangan putus asa. Kita kena ada ikhtiar. Kan? Contoh kita bagi tahu begini. Benda ni kita kena ubah perancangan, plan. Orang katanya plan apa yang baru? Kan, plan apa? Kau cerita sedap-sedap ya, ubah plan lah, ubah perancangan lah, kena paradigm shift lah, segala macam istilah keluarkan, canggih manggih semua kan. Tiba-tiba bila ditanya apa seterusnya, blur. Jadi gini jawapan dia. Ikhtiar kena ada. Ikhtiar tu kalau tak mencapai lagi sampai seluruh muka bumi Allah Ta'ala, belum habis lagi. Senang cakap. Tapi itulah jalan dia. Sebab itu orang pandai, orang Melayu ni pandai. Dia kata apa? Nak 1000 daya. Tapi kalau tak nak 1000 dalih. Satu dalih cukup. Satu dalih cukup. Satu dalih cukup. Tak payah 1000. Tak payah. Satu dalih tu dah cukup. Dalih dia apa? Aku malas. Habis tak ada lah ubat dia. Jadi benda tak modal banyak kali dan sebagainya apa semua ni kan. Benda yang kita rasa lemah semangat. Kan? Bahkan isteri saya daripada malam tadi dia kata, abang, mesti esok kan abang ada orang yang akan kata, asyik die tak dapat. Haji Tukinon juga yang dapat kan. Macam tahu je. Tahu je. Jadi saya nak pesan gini. Ikhtiar dia banyak. Antara ikhtiar dia apa? Like, comment, share. Like, comment, share. Kita tak boleh tanya soalan direct dalam phone. Bukannya habis dah segala nikmat dunia ni. Ambil nikmat lagi banyak. Nikmat apa? Nikmat nak dapat pahala. Idza mata ibnu Adam. Apabila anak Adam telah mati, inqata amaluhu illa min 3. Putus segala amalan. Bersambung elok keluar cerita kan. Kecuali 3 benda. Ya. Yang pertama apa? Sedaqatin jariyatin. Kenapa yang tu kita tak buat? Satu mahal lagi. Bukannya yang tanya soalan di TV9, TV3. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Tapi bonus lah berganda yang boleh dapat. Betul. Tu. Sebab dia tanya dan Ustaz jawab. Jangan putus asa. Saya nak tulis satu benda sebelum saya lupa. Nabi Zakaria. Dia punya quote dia Nabi Zakaria. Lagi kita cerita ni. Okey. Sambung okay. Tiga tadi. Okey. Jadi tolong sedekah. Sedekah apa? Sedekah ataupun hadiah ataupun infak ataupun wakaf data. Share. Ni ramai yang tak share. Itu baru 3.1K, ramai tak share. Kan? Tolong share rancangan ni bermanfaat. Sebab pemanfaat. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang diambil manfaat. Dengan ilmu itu, bila kita dah meninggal esok tak ada orang guna lagi. Ustaz, saya tolong share je dapat ilmu apa? Kerana kamu tergolong dalam 4 golongan yang Nabi kata. Kun aliman, kamu jadi orang alim, atau orang yang belajar ilmu untuk jadi alim, atau mustami'an, orang yang suka dengan ilmu, atau muhibban, orang yang cinta kepada 3 golongan ni. Jangan jadi yang khamisan, yang kelima. Kamu akan binasa, kata Nabi. So yang duduk menonton sekarang ni jangan putus asa. Saya pun terlibat juga ketika orang lain jadi panel. Saya pun call tak dapat juga. Saya pun nak tanya juga. Saya bukan takat nak jadi panel je. Saya pun nak suara saya didengar juga. Ada perangai tu. Ada perangai tu kan. Tapi redha ajalah. Apa nak masalahnya? Ni Nabi Zakaria, tengok Nabi Zakaria. Ketika Nabi Zakaria masuk ke mihrab tempatnya Sayyidatina Maryam alaiha salatu wassalam, ya. Tengok ada makanan. Dia kata, malaki hadha? Dia kata, apa benda ni? Ya Maryam, kan? Apa benda ni? Apa Maryam kata? Inilah kelebihan yang Tuhanku bagi kepada aku. Panjanglah ayatnya. Ayat Quran kata, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sinilah tempatnya Nabi Allah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Rabbi habli. Waktu dia minta, Tuhan aku, bagilah padaku. Jadi saat majlis ilmu ni adalah saat yang cukup barakah. Tak boleh telefon, bukan ada masalah. Taman syurga ni, minta benda lain daripada telefon tu. Tapi janganlah berhenti telefon. Benda lain lagi banyak. Nabi Allah Zakaria, bila dia tengok Sayyidah Maryam dapat makanan, dia minta apa? Dia minta anak. Dia tak minta makanan. Lain pula dia minta. Ya Rabbi habli min ladunka dzurriyyah thayyibah.
Bagilah daripada sisimu ya Allah kepada aku anak yang cukup baik, zuriat yang cukup elok. Yarithuni, dan ayat yang lain. Yang akan mewarisi aku, warithu min ali Yaqub, yang akan mewarisi keluarga Yaqub. Masya-Allah. Nampak? Kalau kita baca doa makan terus, kita perangai kita kalau orang sebelah berniaga nasi lemak, kita nak berniaga nasi lemak juga. Ya. Patutnya kita tengok dia berniaga nasi lemak, kita doa ya Allah bagilah perniagaan dia bagus, kurniakan aku perniagaan lain. Sebelah dia kita jual roti bakar. Datang orang lain tengok nasi lemak roti bakar, dia lagi bagus, buka gerai dia kampui dua-dua nasi lemak roti bakar. Dua-dua sekali. Han jual ayak pula. Kan? Betul tak? Jadi benda kreatif dalam ibadat ni, benda kreatif dalam jangan putus asa ni sangat banyak. Ya kan? Allah Taala tak bagi yang ni, dia bagi yang tu. Tak bagi yang tu, dia bagi yang satu lagi. Allah Taala tak pernah menzalimi hamba-Nya. Ya, hamba Allah Taala hamba Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Terbukti pada nama Allah Bismillahirrahmanirrahim. Allahu a'lam. Itu jawapan saya. Mudah. Allah, maknanya Allah tidak melihat sejauh mana banyaknya kesan daripada apa yang kita lakukan, tapi Allah tengok usaha kita, Ustaz. Kita kembali selepas ini, boleh saya? Kita berehat seketika. Para penonton terus setia bersama dengan kita, banyak lagi yang akan kita kongsikan selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih para penonton kerana terus setia bersama dengan kita dalam program Tanyalah Ustaz. Perbincangan yang cukup menarik. Pengajian hadis berkaitan dengan jangan berputus asa. Kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Rozi Rejab. Mana milik kita? Semua milik Allah Subhanahu Wa Taala. Saya, ini satu kata kunci yang cukup mendalam yang kita dapat pada hari ini. Baik, Al-Fadhil Ustaz, kita ada sahabat kita di Facebook nak bertanyakan soalan. Silakan. Kita bersama dengan Kak Bit. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i dan semua yang menonton Tanyalah Ustaz pagi ini. Seorang anak didapati sakit kanser tahap 3 dan disebabkan tu dia juga murung dan sentiasa bergantung pada ubat. Sebagai seorang ibu pula terpaksa redha dengan ujian melalui anaknya itu dan sujud berdoa mohon pertolongan dari Allah dan serah pada Allah setelah semua ikhtiar perubatan di hospital telah dibuat untuk menyembuhkan sakit kanser itu. Adakah bila kita serah kepada Allah bermaksud kita dah jatuh dalam kategori putus asa? Betul juga saya. Bila mana kita dah usaha dan akhirnya kita berserah pada Allah. Terpulang Allah nak buat macam mana pun. Adakah ini putus asa, Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas panjang tu. Jawab soalan tu. Sama panjang soalan dia. Ya, Allahu Akbar. Kak Bit. Tahniah Kak Bit ya. Soalan terpilih hari ini untuk dijawab. Mudah-mudahan ikhlasnya Kak Bit, asbab tersebut Allah kurniakan ilham banyak-banyak dan ilmu untuk kita dua jawab soalan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Kak Bit, cerita kanser ke penyakit apa pun, Allah Taala kata setiap penyakit di kulli da'in dawa, bagi setiap penyakit ada ubat. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan dalam menceritakan perkara ini boleh bawa ubat, perkara ini jadi ubat, Nabi kata illa sam, kecuali mati. Itu tak ada ubat. Lain semua ada. Lain semua ada ubat. Penyakit untuk Allah Taala matikan asbab dia, kita nak habis nyawa di dunia ni, itu tak ada ubat dah. Okey. Allahu Akbar. Itu pun ya dalam Quran sebut qila man raq. Waktu orang nak mati pun ditanya lagi, man raq. Ada siapa tak boleh tolong mai jampi bagi jadi ubat? Bagi mati ni tak sakit. Saat nak mati dah tu. Ya, sakit mati ni sakit ya. Macam mana ustaz tahu? Dalam riwayat cerita ya. Dalam Quran bagi tahu. Dalam macam-macam sakrat yang kata sakarat tu sakit nak mati. Yang lain ada ubat. Jadi Kak Bit, jangan putus asa. Anak tersebut jangan putus asa. Saya nak share dengan Kak Bit dan semua. Anak saya sekarang ni sedang belajar di satu tempat.
Ya, jadi di tempat itu dia duduk sekali dengan guru, dengan kawan-kawan dia apa semua ya. Dalam tempoh kita PKPB ni kita kena susun bagi elok-elok. Jangan kita keluar tak tentu arah suka-suka hati. Jadi saya susun dia duduk kat situ. Okey, tak apa. Di tempat itu ada ramai pelajar yang mereka dah dalami ilmu khusus dalam maksudnya akidah, syariah, akhlak dan sebagainya. Sekarang ni mereka nak tambah lagi dengan ilmu-ilmu Allah yang lagi luas. Okey. Di kalangan mereka itu ada satu orang. Ya, dia baru balik daripada Yaman. Ya, dan dia kanser paru-paru tahap 4. Kak Bik cerita tadi tahap 3 kan? 3. Ni tahap 4. Tetapi dia tak nampak macam orang sakit kanser. Sakit kanser ni kalau tuan-puan tahulah, tuan-puan tahu macam mana tahu, ustaz tahu macam mana. Saya bagi ziarah, saya bagi tengok, saya bagi empati tentang penyakit dia. Orang sakit kanser ni kalau ustaz jumpa, ustaz ni Dai Aiman jumpa dia, kalau boleh tu tak menjumpa siapa dah. Ya, saya pernah ada kes yang dirujuk untuk khidmat nasihat. Dia telah pergi sewa sebuah rumah kecil ya di tengah-tengah kota Kuala Lumpur. Dan dia ceraikan isteri dia dan anak dia. Dia bagi harta semua. Isteri dia tu dia cerai bukan bergaduh tak. Bila sahabat kami pergi jumpa dia, dia kata apa? Aku ceraikan isteri aku dan pisahkan anak aku biar duduk dengan isteri aku sebab aku tak mahu mereka derita kerana aku. Dia kanser kolon. Dia dah potong dah kolon. Doktor kata 6 bulan je boleh hidup. So dia kata 6 bulan. Doktor letak 6 bulan tu, itu ilmu doktor. Kita tak nafikan ilmu doktor. Doktor pun bagi tahu, doktor pun ada nilai tawakal pada Allah. Dia kata dalam ilmu kami, dalam kajian kami berdasarkan pada study ya, clinical study segala macam 6 bulan. Dia akan merebak rosak habis. Tapi ilmu manusia boleh mengatasi dah ilmu Allah. Tak boleh. Atas daripada manusia alim, Allah Taala yang Maha tahu. Ya, manusia ni dia kena bagi tahu jarak perjalanan daripada Bandar Seri Putra ke sini 45 minit. Tiba-tiba Allah bagi jadi setengah jam, 15 minit. Itu cerita yang nak jadi. Adat ada. Sebab tu hukum ni ada hukum adat. Ya. Dia ada hukum syariat dan sebagainya. Okey. Jadi Kak Bit bagi tahu jangan putus asa. Jangan putus asa. Dan adakah bila tawakal ala Allah tu putus asa? Orang yang tawakal ala Allah ialah orang yang tak berhenti usaha. Siapa tawakal ala Allah, dia kata serahlah pada Allah, tak mau buat apa dah. Orang ini tak faham konsep tawakal. Ya. Kalau kita tengok hadis tadi tu kata apa? Fa idza atadalat takaffa bil bala. Bila dah angin tak ada dah. Pokok tu dia kan berjadi elok, balik tegak kan. Dia tak terus jadi macam tu. Jadi penyakit ni ustaz, takkan tak ada hari dia rasa segar sikit? Ada. Pelajar tadi yang stage 4, kanser paru-paru tadi, dia tak tunjuk kata dia, saya ni buat apa belajar lagi nak meninggal dah kan. Baik saya duduk kat masjid, subhanallah baca Quran. Dia ada. Sebab dia faham hadis. Ya. Dia faham hadis, dia faham Quran. Apa hadis kata? Kamu nak tanam satu pokok ni, Nabi sebut, saya baca mafhum nak bagi cepat sikit. Orang datang, kamu kiamat. Duk korek-korek lubang, apa lagi nak tanam pokok bagi kiamat. Nabi kata apa? Nabi kata teruskan tanam pokok tersebut. Ini cerita juga hubungan tentang alam. Bagi pencipta alam dia kena faham ni. Tanam pokok tu teruskan. Tanam pokok tu kerja kamu. Kiamat kerja Allah. Sakit nak mati kerja siapa? Kerja Allah. Tak boleh bunuh diri tau. Itu maqasid syariah. Siapa bunuh diri dia tak faham tujuan agama turun. Haram kita bunuh diri dan haram bunuh orang tanpa hak. Betul? Ya? Jadi kerja kita untuk cari ubat. Dalam konsep yang sedang berlaku ini, kita kena tengok satu hadis lagi. Mafhum hadis ni, seorang sahabat kata, "Ya Rasulullah, aku tawakal pada Allah." Nabi kata, "Kau tawakal macam mana?" "Aku letak unta aku dekat situ, aku biar. Aku serahlah kat Allah Taala, dia jagalah unta tu." Macam kes sakit tadi, serahlah nak jadi apa menjadilah, ikutlah apa semua. Nabi kata tu bukan tawakal. Nabi kata tawakal ialah engkau ikat unta engkau tu. Lepas tu kau pergilah buat kerja engkau, urusan seterusnya Allah Taala punya. Itu baru tawakal. Itu ikhtiar dia, Ustaz. Itu ikhtiar dia. Ingat tak, ajaran Ahlussunnah wal Jamaah clear. Qat'i, putus. Jangan duduk buat kelang-kelibu lagi apa semua. Kita buat je kerja kita. Kerja kita hari ni datang konti, betul? Ya. Betul. Kerja abang-abang ni datang awal apa semua. Kerja kita punya penerbit kat Syam apa semua, Abang Halim apa semua datang awal, betul tak?
tiba-tiba dalam kita ikhtiar datang awal juga ada kejadian yang kita tak ingini berlaku. Kita dah keluar rumah pukul 5 tadi, pukul 4.30 tadi. Tapi kalau dah keluar rumah pukul 6, jangan salahkan jalan pula. Wallahu a'lam. Maknanya apa-apa sekalipun ikhtiar itu yang paling utama. Ya, Jadi ya. apa yang perlu Kak Bib buat adalah first kali pergi je lah. Cari lagi cari lagi Kak Bib. Banyak lagi jalan-jalan penyembuhan. Pergi hospital. Pergi cari orang yang pandai mengubat kaedah yang lain. Tradisional mungkin. Ya, sebab itu TCM jadi Traditional and Complementary Medicine ni di Malaysia diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan. Cari pengamal yang diiktiraf. Ya, cari yang Kementerian Kesihatan contoh kata ini makanan yang lebih sihat. Bagi orang yang sakit makan makanan yang lebih sihat. Biiznillah dia akan sihat. Sebab itu ikhtiar kepada sakit kanser ni juga saya sebutlah dengan izin. Profesor Dr. Henry Joyu daripada Montpellier University, daripada Perancis, kena sebut sikit tu ya, University ya. Jadi Profesor Henry Joyu ni dia onkologist, pakar perawatan untuk sakit kanser. Dia juga surgeon bedah ya. Dia juga pakar nutrisi. Apa nasihat dia? Dia kata antara perawatan yang kami buat macam-macam lah, kemoterapi, radioterapi dan sebagainya. Saya bukan doktor, saya beritahu siap-siap. Tapi saya quote kata-kata dia. Jangan tinggalkan, dia kata, mengamal makanan-makanan yang mempunyai antioksidan yang tinggi. Seperti zaitun yang sebut oleh hadis. Wallahu a'lam. Cukup lah. Inilah satu pengamalan sunnah yang perlu kita jaga, jangan Ustaz. Jangan tinggal. Kalau contoh macam mana pengamalan Ustaz? Madu pagi hari satu sudu. Kemudian apa lagi Ustaz? Zaitun satu sudu pagi, satu sudu malam. Mesti cukup 25 gram satu hari minyak zaitun. Okey. Dan madu kena cari yang Kementerian Kesihatan bagi logo, autentik logo. Ada chop dia? Ada chop dia. Dia tulis chop autentik Kementerian Kesihatan Malaysia, Ministry of Health Malaysia. Oh, bukan main sebarang beli ni. Jangan main sebat aja. Oi, bahaya sebab. Tapi madu tu bagi betul lah. Madu lebah. Madu lebah. Bukan madu lain. Allahu Akbar. Ni kita sebutkan alternatif. Betul saya? Ya. Di samping kita pergi usaha di hospital. Habbatul barakah. Habbatus sauda. Habbatus sauda. Sebagainya. Delima. Yang Nabi sabda tu beramal. Tapi cari yang organik dan tabi'i. Asli dan tabi'i, organik dan natural. Sebab takut kadang-kadang dia dah campur macam-macam. Kena mengaji. Sebab tu kena menonton biarlah tahu, jangan keliru di Tanyalah Ustaz TV3 dan TV9. Allahu Akbar. Seronok kita bagi ni. Kita pun tak tahu ni rancangan Tanyalah Ustaz ke Tanyalah Doktor. Baik saya. Alhamdulillah, ini namanya dalam Islam pun ada mengajar ilmu-ilmu perubatan. Dia kena tahu semua. Ustaz ni kena tahu semua. Sebab masyarakat dengan ustaz ni cukup percaya. Cukup percaya. Jadi jaga etika ustaz betul-betul. Betul. Sebab tu ustaz kena ada tauliah. Kena ada tauliah. Sebab apa? Dia dijaga dengan tauliah dia tu. Dia pun takkan sembrono. Ikut suka hati dia tak boleh. Sebab ustaz orang percaya. Jadi jangan guna kepercayaan itu untuk tujuan yang lain daripada mencari redha Allahu Subhanahu wa taala. Itu dia yang perlu kita gariskan, bahawa apa-apa sekalipun ada certified dia. Baik Ustaz, kita ada sahabat kita di WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz dan kru Tanyalah Ustaz. Saya ingin bertanya, adakah lazim untuk seseorang itu berputus asa kemudian mencuba semula, dan adakah kesan mencuba kali kedua akan memberikan impak yang lebih besar? Yang kedua, adakah besar ganjaran jika seorang itu memberikan kata-kata semangat yang membuatkan ahli keluarga ataupun rakan-rakan di sekelilingnya itu tidak berputus asa dengan suatu dugaan yang dihadapinya? Siti Nurbayah. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Kak Siti Nurbayah kita ini. Yalah Ustaz, betul juga ya. Bila jadi keadaan seperti ini, seorang itu berputus asa dan dia cuba kali kedua. Adakah dengan peluang kedua ataupun cubaan kali kedua ini ada impak yang besar terhadap dirinya? Ustaz, silakan. Okey. Allahu akbar kabira. Bismillahirrahmanirrahim. Kak Siti Nurbayah ya. Saya nak jawab soalan ini dengan bawa satu contoh yang orang barat ambil daripada nilai Islam. Thomas Alva Edison. Ini lampu yang kita ada hari ini. Kalau kita baca tentang invention, antara orang yang terlibat ialah Thomas Alva Edison, walaupun ada nama-nama lain lagi. Saya nak quote nama dia dengan izin sebab dia mencuba hingga kali yang ke-100,000 kali yang ke-100
ribu. Bukan 100 saja. Bukan 100 ribu. Maksudnya kali yang ke 999 tu sampai ke 100 ribu baru dia dapat. Tang jadi lampu Kalimantan kita hari ni, lampu pound of floor macam jenis lampu lah hari ni. Ya. Okey. Kalaulah Thomas Alva Edison dalam proses dia nak mencari satu benda bagi orang dapat hidup tu mudah, ya. Pop switch on, lampu menyala. Okey. Kita dah lampu dah hari ni. Tak ada Ustaz. Kalau Ibn Sina tak buat kajian tentang ilmu perubatan yang menghasilkan sebuah kitab yang cukup hebat, nama dia Al-Qanun fi Tib, The Canon of Medicine, digunakan di barat ni, perubatan moden hari ini berhutang budi yang tak terbayar dengan Ibn Sina, disebut namanya di barat Evansine, ya. Antara yang kita lihat catatan-catatan terlibat, kitab ini siap tahun 1025 Masihi, ya. Lalu tersebar kitab ni. Bila tersebar kitab ni, kalau saya salah tolong betulkan penonton, ya. Orang dapat manfaat. Kalau Ibn Sina tak susah payah, dapat tak kita hari ni? Tak dapat, tak dapat. Jadi bila ditanya mencuba kali kedua, ketiga, keempat ni, kita lihatlah para anbiya dan mursalin. Sebab itu kita lihat bagaimana Nabi sendiri. Ini balikkan daripada sirah. Nabi cuba kaedah lembut, tak boleh kan? Nabi cuba kaedah tegas. Nabi cuba kaedah pelan-pelan, sir, kitman, sembunyi-sembunyi, bisik-bisik. Nabi juga disuruh Allah bil jahri, terang-terangan. Semua kaedah Nabi cuba. Yang kata tegas tu macam mana? Saat ketika perlu tegas, ya. Islam mesti dibela. Bila Nabi lembut, maki hamun pada Nabi, Nabi tak kisah pun. Tapi jangan buat main dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha bila ditanya Nabi ini bersifat muntaqim tak? Pembalas dendam tak? Sayyidah Aisyah kata tak. Dia tak pernah balas dendam pada orang yang buat pada diri dia. Tapi jangan buat dengan Allah. Jadi ikhtiar tu banyak untuk orang kenal Islam. Ikhtiar juga banyak untuk mengatasi masalah. Tapi kena istiqamah dalam satu-satu benda. Kita makan satu ramuan, makan baru sekali. Disuruh kita makan 5 hari. 1 hari 3 kali. Tak sampai pun 3 kali dan belum sampai pun 5 hari dah putus asa. Terus beritahu ubat ni tak berkesan lah, kaedah ustaz bagi ni tak betul lah. Siapa yang lebih tahu tentang kaedah? Seorang sahabat Nabi. Ini mungkin penutup yang ni lah. Ya. Seorang sahabat Nabi, dia datang jumpa Nabi beritahu, "Ya Rasulullah, abang aku sakit perut." Kata Nabi, berikan dia madu. Lebah asli dan organik. Semula jadi dan bukan sintetik. Betul-betul madu waktu tu orang tak buat cipta madu pun, ya. Dia datang balik jumpa Rasul kali kedua. Dia datang, dia balik, dia bagi madu, dia datang. Jadi kali kedua dia datang, dia bagi tahu apa? Makin sakit ya Rasulullah. Nabi kata bagi lagi madu. Balik kali kedua, ketiga pula tu bagi madu lagi. Jadi bagi yang kali kedua, datang balik kali ketiga, datang tu kali ketiga, dah bagi kali kedua. Jangan keliru. Sakit lagi ya Rasulullah. Nabi kata balik lagi bagi. Balik bagi. Dia datang kali keempat, dia bagi tahu apa? Ya Rasulullah, lega dah. Lega dah. Nabi kata apa? Benarlah Allah dan Rasulnya, dustalah perut abang kau. Perut yang dusta. Perut abang kau yang dusta. Sebab apa? Dos tak cukup. Jadi janganlah putus asa. Banyak kali cuba. Baik, dapat ganjaran tak? Ganjaran banyak sebab orang yang tidak putus asa ni seperti disebut wala tayasu min rauhillah. Yang putus asa dengan rahmat Allah ni ialah golongan orang-orang yang kafir sahaja. Ayat tersebut kita bawa carry forward, nanti ada soalan saya akan bacakan. Wallahu a'lam. Cantik Ustaz. Tapi masalahnya ialah setengah orang tu dia kata aku bukan doktor. Dan aku bukan boleh merawat kau punya duka pun. Aku pun banyak masalah. Tapi mungkin dia ni boleh jadi berperanan untuk meredakan keadaan orang tersebut. Tapi untuk merungkai persoalan ni Ustaz, kita sambung selepas ini boleh? Terbaik. Kita tamat dulu di TV3 dan kita akan sambung lagi 30 minit di TV9. Terima kasih atas kesetiaan anda semua. Kami di TV3 mohon maaf di atas lanjut kata terlajak bicara. Kita berehat seketika, kembali selepas ini.
Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali bersama dengan kami dalam perbincangan hadis Jangan Putus Asa. Para penonton sekalian, kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Rozi Rejab yang mana telah memberikan banyak kupasan berkaitan dengan tips bagaimana untuk kita tidak berputus asa. Dan kita nak sambung perbicaraan kita sebelum kita berhenti rehat sebentar tadi, iaitu dalam setengah keadaan saya, bila kita tengok orang ada masalah, orang minta tolong dengan kita, Man. Tolonglah aku banyak masalah ni. Aku yang berbakul-bakul masalah ni pun tak settle, kau nak minta aku settlekan? Memang tidaklah jawabnya. Baik Ustaz, mungkin ada golongan seperti ini, dan apa sebenarnya peranan kita sebagai seorang sahabat dalam memberi motivasi kepada rakan kita yang sedang dilanda ujian agar tidak berputus asa, Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ni soalan khusus dari Aiman ni, takut saya nak jawab ni. Ya Rab. Apabila kita lihat kepada satu sabdaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, banyak dalam riwayat antaranya Imam Tirmizi dan sebagainya. Bila Nabi beritahu haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Ini hadis ya. Hak satu orang muslim Islam ke atas saudara dia yang lain untuk dia tunaikan ada 6. Daripada 6 itu menjawab soalan ini, Nabi kata wa idzastansahaka, ikut wa idzastansahaka fansah lahu. Apa maksud Ustaz? Maksud dia apabila sahabat kamu tu, saudara Islam kamu tu minta nasihat kamu, kamu mesti sampaikan nasihat tu pada dia. Kamu mesti beri nasihat pada dia. Orang minta, kita kena bagi. Tapi masalah yang ditimbulkan tadi ialah, ni aku pun banyak masalah minta nasihat kau, kan? Perkataan banyak masalah tu, guru saya guru saya ni, kata almarhum lagi, minta maaf sebut. Banyak guru kita ni syekh-syekh kan. Sahibus Samaha Datuk Paduka Syekh Haji Fadil bin Awang, Mufti Negeri Qadah Darul Aman, hafizahullah taala, mudahan Allah panjangkan usianya, dan isterinya juga guru saya Ustazah Datin Hajah Nolia. Saya waktu ziarah beliau, saya kata, Ustaz, anak ni masuk tanyalah Ustaz lah macam-macam di media. Ilmu tak ada pun Ustaz. Macam tadi ya. Ilmu tak ada pun Ustaz, masalah pun banyak kan. Kau tanya aku pun tak ada ilmu. Dia jawab best jawapan. Ni untung jumpa orang alim. Ni dia bagi kunci sebab tu Nabi kata duduk dengan orang alim ni walau seketika, lebih dahsyat fadilat dia ya. Apa dia cakap ni? Dia kata suspend pula ni. Dia kata infaq anfiq. Sempoi. Apa tu Ustaz? Dia kata radhi, keluarkan maka Allah akan tambahkan. Engkau yang keluarkan, Allah akan infak untuk engkau. Infak anfiq. Ingat itu je kaedah dia. Dia kata ilmu ni kena infak. Sama juga masalah tadi tu kena kongsi. Engkau masalah engkau serabut, kau tak kongsi dengan aku. Aku pun serabut ni nak kongsi dengan kau. Ibarat bekas ni penuh dengan air, padan dengan air tu je. Bila kita tak tuang kongsi dengan bekas yang lain, mana orang boleh tambah? Tambah juga dia melimpah. Hidup ni ada falsafah dia. Sebab tu jangan pisahkan hidup dengan falsafah. Orang yang tolak falsafah ni orang yang tak tahu macam mana hidup dia. Kadang-kadang dia tolak falsafah tapi dia ambil PhD. PhD tu apa dia? Philosophy Doctor. Dia mengaji tentang intipati sungguh lah. Dia diiktiraf dapat doktorat dalam ilmu tertentu, disiplinnya. Maka jangan bagi jawapan macam tu. Tak boleh berhenti daripada bagi jawapan, aku pun masalah banyak lah, aku pun tak ada duit lah, aku pun susah lah, kau minta tolong aku. Mesti tolong walau sikit. Mesti tolong. Fansah lahu, bagi nasihat. Bila kita bagi nasihat tu, Allah selesai masalah kita. Kita kadang kita lupa bahawa konsep sedekah tu luas. Konsep infak tu luas. Ya. Dan benda ni kena ajar dengan anak-anak kita. Hadis tadi saya tak baca habis. Yang ketiga tu, awwaladin salihin yad'ulah. Atau anak-anak soleh yang mendoakan kita. Macam mana anak soleh tu nak doa kalau dia tak tahu bagaimana nak membacakan doa untuk kita? Kenapa kita tak ajar dia? Ya. Kita pesan pada dia, wahai anak, tengokkan selalu abah tolong orang.
Walaupun Abah pun jalan sengit. Tapi Abah tetap tolong orang. Rasulullah tu sangat susah, betul tak? Betul. Susah apa? Bukan miskin. Hidup macam-macam ujian. Tapi siapa yang datang pada Nabi ada, Nabi tolak. Aku masalah umat lagi banyaklah. Nak jaga masalah kau seorang. Berapa ramai orang Badawi yang datang minta bukan-bukan. Betul. Bahkan guru kami kata, para sahabat ni, kalau orang Badawi datang, mereka akan kerumun. Mesti dia minta pelik-pelik. Kan? Jadi, Nabi layan walaupun dia Badawi. Nabi tak kata, kau ni apa orang padang pasir punya, mana halah datang. Kau pergi jauh sikit. Tak ada. Itu bukan akhlak seorang Nabi. Khuluqin azim. Jadi, kita dalam mengaji hadis ni dalam terhimpun akhlak. Maka orang datang minta pandangan, jangan kata kau pergi tempat lain. Jangan kita tolak. Kita cari orang lain yang boleh jawab soalan dia. Baik, aku tak boleh jawab soalan ni. Aku tanya kawan-kawan sekejap. Sekarang kan grup banyak. Macam-macam grup sekarang. Buhlah grup. Sahabat aku ada masalah. Siapa boleh bantu? Bantuan tersebut menghasilkan pembukaan pintu-pintu rahmat yang lagi luas. Wallahualam. Ini dia. Bila mana ini satu hak manusia, Ustaz. Ya. Manusia dengan manusia lain dia perlu memberi nasihat. Ya. Kadang-kadang kita beri nasihat tu kadang kita tak mampu. Kita tak mampu beri nasihat. Mungkin boleh kita bawa kepada orang lain. Ya. Ataupun kita minta pandangan orang lain, Ustaz. Ya. Mungkin Ustaz ada sedikit. Dia begini ya. Contoh guru saya pesan gini. Dia kata, Radhi, sekarang kamu dah tak nak mengubah orang dah. Saya kata, memang tak sempat, Ustaz. Jangan, dia kata. Apa yang kamu sibukkan sangat-sangat? Apa kamu lebih sibuk daripada Nabi Allah Sulaiman? Yang kerajaannya segala makhluk Allah Ta'ala waktu itu. Haiwan, bukan manusia aja, jin, alam ini, ya, angin dan sebagainya. Dia boleh perintahkan. Apa sibuk sangat? Yalah kiai minta maaf. Dia kata, hatta sebotol air yang diminta untuk kamu ruqyahkan. Apa kamu tidak tahu baca Fatihatul Kitab? Allahu Akbar. Ya, kiai saya tak pandai nak. Kamu lupa ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya saja pada engkau ya Allah aku minta tolong, aku menyembah ya Allah, na'bud kami menyembah ya Allah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya saja pada engkau ya Allah kami minta tolong. Jadi orang minta tolong dengan kamu sekarang ni, tujuan kamu minta tolong dengan siapa? Allah. Dia datang minta tolong dengan kamu sebab Allah Ta'ala ilhamkan pertolongan Allah melalui kamu. Ada satu ayat Quran saya terjeling-jeling tadi dalam kitab bagus. An-Nasaihud Diniyah walau Sayil Imaniyah. Al-Isra ayat 57 untuk jawab soalan. Ya. Quran kata apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah. Inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Al-Isra 57. Apa maksud dia? Orang-orang yang mereka seru itu mencari jalan kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mana satu yang lebih dekat? Ayyuhum aqrab. Dan mereka mengharapkan rahmatnya, harapkan rahmat Allah, kan? Dan takut kepada siksanya. Sesungguh-sungguhnya siksaan Tuhan itu amat ditakuti. Jadi dengan Allah Ta'ala ini ada al-wasilah. Ada jalan dia. Perantara dia, ada medium dia. Jadi kita ni bila begitu sekali orang datang, jangan hampakan kerana apa? Dia merupakan rahmat Allah kepada kita. Allah Ta'ala nak ciptakan kebajikan untuk kita. Jangan tolak tawaran Allah tersebut. Paling tidak, Ustaz, kita bawa lah dia tengok, tanyalah Ustaz ni. Ya. Mungkin ada tanya Ustaz dia, ada betul. Jawapan yang kita boleh dapat. Biar tahu jangan keliru. Baik, Ustaz sebagai seorang businessman yang kita boleh katakan berjaya. Amin, alhamdulillah. Kita nak tanya nasihat daripada Al-Fadhil Ustaz tentang orang yang kadang-kadang bisnes ni tak menjadi, putus asa. Ada sahabat kita bertanyakan soalan, tapi kita berehat dulu. Ya, okey. Kita kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru.
kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Nampak gaya Ustaz, penonton kita ni memang tak putus asa. Alhamdulillah tak putus asa. Sampai nak ke hujung siaran pun masih bersama dengan kita. Alhamdulillah, syukur. Sebab apa Ustaz? Kita nak ucapkan tahniah lah kepada para penonton kita ni. Sebab sebahagian daripada program Tanyalah Ustaz ini menjadi adalah disebabkan penonton-penonton kita ni. Betul. Tanpa mereka, siapalah kita Ustaz kan? Betul. Sebab apa mereka mengajukan soalan-soalan yang cukup luar biasa. Benar. Yang disebabkan soalan mereka lah kita semua dapat ilmu. Tanpa mereka, siapalah kita? Tanpa mereka, siapalah kita. Baik Ustaz. Dia ada lagi sahabat kita yang nak bertanyakan soalan-soalan yang cukup menarik. Cukup berkait rapat dengan Al-Fadhil Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan kru Tanyalah Ustaz. Semoga dirahmati Allah SWT. Saya Khairil dari Pening. Soalan saya, andainya saya terlibat dalam satu bidang pekerjaan atau perniagaan, tapi dah berapa lama berusaha namun tidak berjaya atau masih di tahap yang sama. Jika saya ingin bertukar ke bidang yang lain, adakah dikira berputus asa? Apakah tanda-tanda yang sesuatu bidang itu tak sesuai dengan kita? Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Ustaz sebagai pemilik Olive House saya. Allahu Akbar. Jadi berpengalaman besar dalam perniagaan. Jatuh bangun itu asam panggil apa Ustaz? Asam garam dalam perniagaan. Mungkin Ustaz boleh sharekan. Ada tips tak Ustaz? Kita nak tahu, Ustaz kata tadi jangan putus asa. Tapi bisnes tak jalan-jalan ni. Macam mana Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami terhutang budi kepada guru-guru kami yang sangat banyak mengajar kami tentang ilmu perniagaan. Antara yang mengajarkan kami arti berniaga ni Mufti saya bersama Mufti Kedah, almarhum Ustaz Umar Isa Hassan, ajar kita. Almarhum Ustaz Abdul Rahman Bakar. Ini orang-orang hebat, bakal ulama mereka ini. Kalau di utara tu dikenali sungguh. Dan kalau mereka yang lepasan daripada Kisas atau KIK mesti kenal Syekh atau Ustaz Abdul Rahman Bakar, Allah yarhamhu. Dan guru kami yang masih hidup, saya ingin rakamkan kredit yang tidak ada Allahu Akbar timbal balasnya, iaitu Al-Fadhil Al-Ustaz Ali Al-Azwal Zainuddin, Al-Fadhil Al-Ustaz Muhammad Zahir Ghazali, Haji Ghazali, dan ramai tak tersebut satu-satu Mereka ini ajar banyak benda. Jadi saya bila nak cerita ni jangan belagak, jangan sombong. Jadi kenal Olive House ni melalui mereka. Jadi kita jaga Selangor, Negeri Sembilan, Kuala Lumpur, Putrajaya. Dipanggil sebagai Central Region. Jatuh bangun tu biasalah. Jatuh ni benda biasa. Tapi luar biasa ialah bangun berkali-kali setiap kali jatuh. Okey? Dan berdasarkan pada hadis yang kita bacakan yang jadi dasaran perbincangan, ingat tu Al-Bukhari hadis 5704. Jangan lupa hadis tersebut. Maka saya nak share lah antara ilmu berniaga ni. Ilmu berniaga share pun saya ambil daripada orang. Antara banyak-banyak tu dia ajar 4P, saya nak share 5P bagi. 5P. 5P menjawab soalan saudara kita Abang Khairil tadi yang bertanya tadi. Okey. Jadi Abang Khairil, yang pertama sekali kita cerita ni benda apa? Mesti ada produk. Betul. Mesti ada produk. Dalam Islam kita kena wujudkan demand. Orang lain duk cerita produk dia bagus. Orang tak mau beli buat apa? Ya. Kita cerita Islam bagus. Islam tu pada pagi ni kita kena berniaga, bukan nak berniaga, kita nak berdakwah. Kita betulkan niatnya. Islam tu bukan produk, bukan barang. Dia dinul hayah, the way of life. Jadi bila Islam ajar sesuatu, kita perlu tak kepada Islam? Perlu. Mesti ambil Islam tu. Ini penyelamat kita dunia dan akhirat. Itu maksud demand tu saya. Demand. Jadi kita create demand. Produk, orang cerita, aku tak mau beli produk kau. Kita kena cerita kau perlu. Ingat ada satu kisah, satu syarikat kasut, dia hantar 2 orang pergi satu tempat. 2 orang dia hantar. Okay. Orang pertama balik dia kata tak boleh jual kasut dekat tempat ni sebab orang tak pakai kasut. Tak boleh jual. Abang Khairil. Tapi satu orang lagi balik dia kata, bos, tempat ni memang demand tinggi sebab apa? Orang tak ada kasut. Beza tak? Betul. Jadi orang mesti nak produk ni. Produk apa cari bagi sesuai. Kalau kita bagi tahu tak ada lah produk lain, inilah dia. Sebab dia organik dan juga natural. Kita bukan nak berniaga hari ni, nak share ilmu. Jangan salah sangka pula nanti kita guna medium Tanyalah Ustaz. Dia kata tak. Menjawab soalan. Ini soalan ni. Jadi jangan putus asa. Okey, yang kedua. Wujudkan lepas ada produk tu, kita kena cari orang yang nak beli. Wujudkan produk, orang tak nak beli people. Jadi datang balik pada Islam tadi.
Saya pesan betul-betul Islam bukan produk. Dia dinul hayah. Tapi orang tu perlu, sebab apa? Dia memang orang tu naklah sangat-sangat. Orang tu susah tapi nak. Bilal Ibn Rabah susah tak? Nak. Susah. Bukan orang susah je, orang kaya pun nak. Sayyidina Abu Bakar, Abi Quhafah orang kaya. Sayyidina Uthman orang kaya. Orang yang sombong pun nak juga. Sayyidina Umar, akhirnya ya Allah ikut Islam sama, masya-Allah tabarakallah. Awal-awal tolak Ya. lepas tu terima. Jadi kita jangan kata satu orang tak mau, orang lain tak mau juga. Tak, orang lain nak. Kita cari atau tidak. Okey. Yang ketiga, tempat kita berniaga tu betul tak? Place. Place. Ya. Jadi bila kita berniaga ni kadang-kadang perlu kedai. Ada berniaga tak perlu kedai, ada online. Kita dah ingat online offline ni, tapi ada above the line, ada below the line. Ni guru saya nama Kak Shan ajar saya. Radhi dia kata berniaga ni kadang-kadang orang ingat benda kena ada online, offline pun ada. Ada above the line, ada below the line. Ada jutawan senyap. Allahu Akbar. Tak ada line pun. Tak ada line pun. Kan kita kena tengok pula harga. Harga kita ni, kalau lah benda tu memang harga dia, orang akan kata, mahal ni. Bukan emas kot. Kalau hari ni harga dia 1 gram RM1. Tahu tak harga emas hari ni berapa 1 gram? Berapa dah Ustaz? 300. 300. Turun naik lebih kurang harga tu je. Sebut 300 senang. Dia main 28, 29. Saya bukan peniaga emas. Tapi saya ambil contoh. Sebab tu orang sebut time is gold. Sebab nilai masa tu. Nak habis dah ni masa. Allahu Akbar. Dan kita tengok ya, bila kita cerita tentang harga tu, kita kena bagi tahu inilah harga dengan kualiti dia. Jangan duk gebang lebih-lebih. Bagi rasional pada orang. Last kali apa? Promosi, Allahu Akbar. Orang tempat tu pun tak tahu produk tu ada. Saya beritahu ejen-ejen saya. Bila dia orang datang, tak jadilah produk dia tak boleh jual lah Ustaz apa semua. Baik, saya pergi tempat tu. Dekat dengan kedai dia. Saya pun ceritalah. Ni bagus produk ni, bagus apa semua. Dia kata tak tahu pun Ustaz. Kat mana nak dapat produk ni? Tu kedai dia. Dia kata apa? Orang tu tak pernah promosi barang dia Ustaz. Allahu Akbar kabirah. Kalau kata budak kecil ni kan. Jadi belacan. Bahasa tapi taklah kita buat macam tu ya. Jadi abang hujungnya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta tolong dengan Allah dulu. Nah, sebab hari-hari sembah Allah. Sembah Allah kelang kelibut nak pergi kerja. Buat apa? Betul? Sembah Allah. Sembah Allah bagi waktu tu kualiti. Walau bacaan kita ringkas, walau zikir-zikirnya ringkas. Tapi kualitinya semata-mata untuk Allah Ta'ala. Ada yang baca panjang kerana nak orang kata sedap, tak guna juga. Jadi balik-baliknya cerita jangan putus asa ni sangat luas ya. Sangat luas. Tapi macam mana kita nak bezakan sama ada produk ni sesuai dengan kita ke tidak Ustaz? Produk ni? Kita dah buat ni mungkin dah setahun dah. Tapi tak jadi juga. Tak jadi juga. Nak sabar ke ataupun tukar produk lain Ustaz? Baik, soalan yang cukup hebat. Ya. Cukup hebat. Sebelum kita nak tukar produk tu, kita kena cari kekuatan produk tu sendiri. Kekuatan dia ada. Siapa yang berniaga apa saja pun, dia tentu ada kekuatan pada produk dia. Carilah kekuatan produk itu. Yang paling penting jangan menipu dalam berniaga. Kalau kita kata ini saya jual ni batu delima original. Datang daripada dalam buah delima. Bohong dah. Jengak tu pun orang tahu dah bohong dah. Jadi benda penuh dengan kejujuran. Ya. Cerita benda-benda yang benar. Ada orang jual, contohnya dia jual emas yang disalut ya. Tapi menjadi tak perniagaan dia. Kat mana kekuatan produk dia? Kita orang katanya emas pun bukan original, salut je. Tapi kekuatan produk itu ialah padan dengan pembeli dia. Hari ni kalau Dai Aiman datang macam ni kan, kita tanya, Dai Aiman, kopiah macam mahal, beli kat mana? Sebab yang pakai Dai Aiman. Yang pakai Dai Aiman. Jadi benda-benda sebegini cari kekuatan. Kekuatan tu ada. Jangan cari kelemahan. Akan jumpa banyak benda yang kita rasa akan melemahkan pula diri kita. Dan jangan berkawan dengan kawan-kawan yang bersifat racun dan parasit. Ustaz saya nak kawan juga. Bagus. Jadikan kawan itu positif. Jadikan dia bermanfaat. Jadi ini baru betul tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Ajak orang menonton, share banyak-banyak walaupun program ni nak habis dah ni. Jangan lupa share banyak-banyak agar manfaatnya berpanjangan. Maknanya produk tu bukan satu poin yang utama lah yang kita sebutkan. Bagi saya seminit sambung sikit lagi. Silakan. Produk terbaik kita hari ini ialah tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru daripada media prima. Ini produk terbaik. Berebut-rebut orang nak taja. Ya. Berebut orang nak taja.
Kita Olive House lihat dalam bulan Ramadan, program apa yang paling orang berebut? Bulan Ramadan, program apa di TV3? Jejak Rasul. Jejak Rasul. Jejak Rasul. Maka kita Olive House taja Jejak Rasul. Janganlah kedekut. Ya. Infaq anfiq. Bagi, dia akan bertambah. Maknanya tak kira produk apa pun, hantar makcik yang jual goreng pisang pergi jalan pun sukses saya. Sukses. Sebab dia percaya dengan produk dia dan dia buat sungguh-sungguh dan dia pertingkatkan kualiti yang dia ada. Ya, Baik, dan Ustaz. ingat satu lagi. Orang menega lah, jangan jadi jabatan kebajikan masyarakat. Bab nak cerita sedekah kebajikan ada bahagian dia. Bahagian menega. Menega cash lah. Dan orang pun jangan nak buka buku 555. Allah, itu penyakit tu. Ayat 155 surah Al-Baqarah, okey. Buku 55 jangan. Baik Ustaz, kita dah berada di hujung rancangan pada hari ini Ustaz. Sedikit kata-kata mutiara yang boleh Ustaz tinggalkan kepada kita semua menjadi amalan untuk kita dalam kita menjadi orang yang kuat selepas ini dan tidak lagi berputus asa. Silakan Ustaz. Allahu Akbar. Saya agak terkedu ketika nak buat kesimpulan ni kerana saya rasa kerdil. Memang kerdil sungguhlah. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala ni melimpah ruah rahmat dia. Dan antara rahmat paling besar daripada segalian banyak rahmat ialah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan engkau ready untuk salawat ya. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, melainkan engkau jadi rahmat kepada semesta alam. Nabi dah wafat dah Ustaz. Ya, rahmat ada pada baginda. Apa rahmatnya? Sirah perjuangannya yang tak pernah ada putus asa. Jadi lihatlah pada Nabi tersebut yang telah pun berjuang habis-habisan sampai nikmat Islam, iman, ihsan, akidah, syariah, akhlak yang sahihah daripada jalan yang benar sampai kepada kita. Kalaulah bukan Nabi, siapa lagi untuk kita ambil contoh? Siapa mendakwa sayang Allah, sayangilah Nabimu. Ingat, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Siapa dakwa kata, "Oh ya, aku cinta, aku sayang Allah, aku nak ikut perintah Allah." Fattabi'uni, kamu kena ikut aku dulu, kata Nabi. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Ingat ayat yang last ya. Wallahu ghafurun rahim. Allah ampunkan dosa dan Allah kurniakan segala banyak kurniaan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Inilah hebatnya kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi kita nak menjemput kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, jom para penonton sekalian kita tanda tangan sama-sama kita mengaminkan doa yang akan dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz. Silakan Ustaz. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين يا صمد يا وهاب Ya Rabbal Alamin. Kami tadahkan tangan di hujung-hujung waktu taman syurgamu ini. Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Di dalam bulan Rabi'il Awal ini ya Allah. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang tidak pernah putus asa memohon meminta dengan-Mu. Ya Allah, yang kami tidak akan putus asa, ampunkan kami ya Allah daripada segala dosa yang kami lakukan. Daripada tangan yang sedang ditadahkan ini, dari mulut dan lisan yang sedang memohon ini, berdosa kami dengan-Mu ya Allah. Ampunkan dosa ayah dan ibu kami yang telah sudi si ibu tumpangkan kami 9 bulan 10 hari. Lahirkan kami koya arabak isinya bersimbah darahnya. Berselisih tulang temulangnya, putus urat sarafnya. Ampunkan ayah yang sudi nama kami dibintikan dengan namanya, yang sudi peluh keringatnya bersimbah ke bumi mencari yang halal lagi baik ya Allah. Maka dengan itu kami mohon yang tak putus asa ayah ibu, besarkan kami dengan penuh kesusahan, kepayahan, kesulitan ya Allah. Maka kami serahkan urusan kami di dunia ini dan di akhirat sana ya Allah. Selamatkan kami dari wabak COVID-19 yang sedang kami bimbangi ini ya Allah. Hanya Engkau tempat kami mengadu, hanya berikhtiar tanpa henti menjadi motivasi kami dengan-Mu ya Allah.
Ya Allah, pelihara negara tercinta ini ya Allah. Pelihara Raja Sultan kami ya Allah. Pelihara seluruh muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, seluruh rakyat Malaysia khususnya dan seluruh manusia hamba-Mu ini ya Allah. Ganjarkan sebaik-baik kebajikan kepada mereka yang menjayakan program Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru, dan khususnya yang menonton dan menyebarkan program terbaik ini ya Allah. Daripadanya datangkan manfaat dunia dan akhirat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Rozi Rejab atas ilmu yang disampaikan. Sama-sama. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil manfaat daripadanya. Ada rezeki kita jumpa lagi Ustaz ya. InsyaAllah, insyaAllah. Baik, para penonton sekalian, kita telah tamat perbincangan kita dalam Tanyalah Ustaz. Esok hari bersama dengan sahabat saya Da'i Luqman dan Ustaz ada Ustaz Fawaz pada esok hari dalam topik perihal rambut. Nak tahu apa yang akan dibincangkan pada esok hari? Kita bertemu dalam Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Saya Dayman, mohon maaf di atas lanjur kata terlajak bicara, like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Ustaz. wabarakatuh. Saya pun sama.